kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengajar siswa Azhar kerana memanggil saya hari ini untuk berbincang berkenaan dengan integriti penyelidikan dan salah laku. Saya share skrin saya supaya penyampaian lebih jelas. Okey, tajuk yang diberikan ini memang sangat sesuai dan saya memang menanti-nantikan daripada pengajian siswa Azhar untuk kita bincangkan kerana dari hari ke hari kita mengalami masalah kes berkenaan dengan integriti penyidikan dan salah laku. Tak ramai yang tahu, tapi di pendapat penasihat undang-undang kita melihat benda ini sebagai serius dan telah berlaku semenjak tahun 2015 hingga tahun 2022 dan kita telah mengambil beberapa tindakan dan juga beberapa hal yang akan saya bincangkan di sini supaya semua yang hadir dalam webinar pada hari ini akan memanfaatkan dan mengambil berat tentang integriti penyidikan dan salah laku. Semua yang saya nyatakan pada hari ini adalah berdasarkan kes yang telah terjadi sepanjang kita di Pejabat Penasihat Undang-Undang ini tertubuh dan handle kes-kes tersebut. Ya. Okey. Yang pertama, kita kena lihat apa itu integriti penyidikan. Saya faham semua orang dekat UKM dah tak larat nak dengar pasal integriti sana, integriti sini, poster keluar merata-rata, dah jadi macam alah bisa tegal biasa. Ya, tetapi benda ini sangat penting kerana di perakhirannya dia akan kembali kepada penyelia dan pelajar. Dia tak boleh hanya pada penyelia atau pelajar. Dua-dua akan masuk sekali dalam isu ini. Ya. Itu sebab integriti penyidikan ialah kualiti jujur. Macam mana kita nak letak kualiti? Macam mana indeks dia? Measurement dia dekat mana kualiti ni? Dan kemudian prinsip-prinsip moral. Ya, ini yang paling penting. Kualiti jujur satu. Kedua, prinsip-prinsip moral yang tinggi. Dia menggabungkan ketegasan, perhatian dan tanggungjawab yang mencirikan kesarjanaan yang dihormati. Besar tanggungjawab penyelia. Besar juga tanggungjawab pelajar. PhD diberi bukan semata-mata penyidikan untuk menghabiskan penyidikan FRGR pensyarah. Bukan juga untuk jadikan nanti senang kan kita buat dua dalam satu. Itu amalan biasa di UKM sebenarnya. Ya, dan ada isu-isu yang akhirnya datang kepada pejabat saya apabila pelajar dipaksa untuk membuat pendidikan yang penyelia dia nak, bukan dia nak. Ini yang akan jadi konflik yang akhirnya membawa ke kes mahkamah dan telah pun ada kes mahkamah di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang. Itu sebab Pusat Pengajian Siswa Azhar, pengajar siswa Azhar panggil saya hari ini supaya semua yang ada di dalam ini faham bahawa kualiti jujur dan prinsip-prinsip moral yang tinggi. Jadi penyidikan tidak boleh dibuat hanya kerana merasakan kita mampu nak buat ataupun kita guna pelajar sebab kita rasa nak settlekan kita punya penyidikan. Salah. Sebab dia kualiti jujur tu kena ada dan kualiti jujurnya akan terserlah apabila perjalanan penyidikan itu berlaku. Masa itu semua akan terbongkar. Kemudian dari segi apa itu salah laku dalam penyidikan? Salah laku dalam penyidikan ni apabila seseorang penyidik sama ada penyelia atau pelajar didapati melanggar atau melakukan dengan sengaja aktiviti yang tidak dibenarkan. Apa dia aktiviti yang tak dibenarkan tu akan dibincangkan. Supaya tak ada di antara kita ni, ada dalam ni ada 192 orang ini melakukan perkara-perkara yang salah. Ya, kita kebanyakannya beranggapan remeh di UKM ini tentang perkara-perkara pendidikan. Tapi apabila berlaku satu aduan, kemudian dilengkapkan dengan bukti-bukti, maka di situ kita akan lihat betapa seriusnya sebenarnya salah laku dalam pendidikan. Ya. Integriti pendidikan, ini yang paling penting sekali. Penyidikan yang berintegriti. Ramai orang boleh buat penyidikan, ramai orang boleh menyelia, tetapi macam mana kita nak menyediakan penyelidikan ataupun penyeliaan yang berintegriti. Sebab kita bercakap sekarang ni dari isu menyelia pelajar. Di burden of proof tu pada penyelia sebenarnya. Ya, tetapi ada garis dia. Bukan semua benda nak letak pada penyelia. Ya, sebab yang nak dapat doktor tu pelajar, bukan penyelia. Di situ saya suka nak ada kebebasan pada penyelia untuk buat yang dia rasa sesuai tetapi bukan mengenai pelajar untuk kepentingan diri. Kes-kes yang banyak kita dapat ni bila penyelia dah mula menggunakan pelajar untuk kepentingan diri sendiri dan dia menjadi sangat besar. Ya, apa garis-garis yang perlu dibuat? Etika penyidikan yang macam mana sebenarnya yang mesti diikuti?
apabila kita menyelia? Pertama, kejujuran. Against, jujur. Macam mana kita nak measure jujur orang? Jujur ni benda yang memang susah nak lihat. Melainkan dengan tindakan. Jadi, yang saya ambil dari kes-kes yang pejabat saya handle, ya, dalam mereport, melapor atau menganalisis data. Ini sangat penting. Ya, ini kes yang memang selalu kita akan dapat yang akan ada aduan, yang marah, yang datang tak orang kata memang datang ke pejabat saya tu, ada yang memang tak nak langsung buat appointment, terus datang bekas benda ini. Ya, di mana data yang diperolehi sama ada simulasi ataupun daripada pengiraan yang tidak mengikut data mestilah tepat. Ada kejadian di mana saya pula terpaksa turun 2 kali lah juga, ya, memang membuang masa sungguh lah. Apabila satu pensyarah ini mendapati ada satu pelajar PhD di UKM ini mengambil data beliau. Data beliau yang mana penyelidikan sedang dilakukan. Tetapi pelajar ni, pelajar asing. Pelajar asing ni kita jangan bagi muka sangat. Ini pengalaman saya lah sebagai pensyarah 17 tahun kat UKM. Nak dodoi-dodoi tak ada dodoi lah dengan saya campak aja keluar. Sebab saya dah buat ramai. Ya, kalau nak buat PhD, penyelia mesti tegas dan tahu kemampuan pelajar. Kita tak boleh dodoi pelajar. Bila kita dodoi pelajar, nak-naknya yang daripada luar negara, kita sakit. Sudah ni kita sakit jantung, kena kanser, mati. Tak payah. This is the thing. Yang paling penting, dia ambil pensyarah lain punya data. Kemudian dia masukkan dalam jurnal bertulis dia dengan rakan-rakan yang lain. Dia satu tradisi juga kat UKM ni, menulis berdegit-degit. Kemudian yang tak tahu, yang bukan kena dengan UKM pun, pensyarah dia dekat luar negara pun, dia letak juga dia dekat 10 orang dekat situ. Pensyarah tu realise itu adalah data dia tetapi telah diubah. Katakanlah macam nombor 12, sebab ini sains, ya. Saya orang undang-undang, jadi sains ni saya tak berapa nak bijak sangat. Tapi yang saya nampak dalam kes tu, contohnya sebab saya tak akan beritahu gambaran kes tu siapa-siapa, ya. Okey, katakanlah sepatutnya dia tulis 12, dia tulisnya 13. Maknanya pensyarah tu tahu itu dia punya, sebab penyelidikan tu lebih kurang, ya. Jadi di situ besarlah juga pergaduhannya yang terpaksa saya hadiri dan kita terpaksa ambil tindakan. Ya, sebab kalau dah mula dalam penyelidikan menipu, apakah kita akan melakukan PhD penipuan? Dia dah biasalah, dia amalan ni. Jadi kejujuran tu dia tak boleh diubah, tak boleh dimanipulasi untuk baiki keputusan. Tidak boleh. Kalau dia memang dapat negatif lah. Dan dia mungkin boleh buat semula dan sebagainya. Itu kejujuran yang pertama yang berlaku dekat UKM itu jujur. Integriti lagi, tadi dah sebut integriti, matang lagi integriti. Kat bawah ada pula integriti individu dengan penyelidik. Apa beza ke integriti? Beza. Beza kerana integriti yang kuning tu, dia bercakap tentang kualiti unggul, ya, yang terhimpun dalam diri individu ataupun organisasi. Maknanya kita sebagai pensyarah, kita kena tahu bidang kita apa. Macam saya buat undang-undang antarabangsa. Jadi saya tak bolehlah tiba-tiba nak masuk bidang kawan saya macam undang-undang tanah. Tiba-tiba saya pun nak jadi penyelia undang-undang tanah. Tak boleh, sebab saya takkan faham deep. Sebab PhD ni dia very deep. Dia bukan macam semua orang boleh buat. Tak boleh. Memang tak boleh. Saya rasa orang sains pun sama. Tapi orang sains ni dia lebih structured sebab bidang dia tu nampak. Ini berdasarkan kes-kes, ya, yang berlaku. Tapi kalau social science, dia macam itulah. Dia masuk dan sebagainya. Jadi ada kes di mana penyelia pertama bukan ada kepakaran tersebut, tapi penyelia kedua yang ada. Pelajar rasa tidak senang hati, ya, dan berhadapan masalah dan pelajar tu datang ke pejabat saya. Sebenarnya pejabat penasihat undang-undang kita tak terima isu ini, maknanya di permulaan biasanya dia kena pergi ke integriti. That's why nanti Dr. Rahim minggu depan dia punya sesi pula, macam saya ni. Dia ke integriti dulu. Kami ni di sini tindakan. Ya, tetapi saya dengarlah pelajar tersebut sebab dia dah datang kan. Jadi dia menyatakan bahawa dia rasa selama ni dia susah sebab dia tahu yang penyelia pertama dia tu tidak sebenarnya ada kepakaran itu. Ini hal tu saya pulangkan balik kepada fakulti. Di sini dekan atau ketua PTJ mesti mengambil tanggungjawab. Siapa yang pegang, ya, siswazah kena bertanggungjawab. Di sinilah integriti tu. Bukan sebab dia kawan saya maka saya bagi. Bukan. Integriti tu kena ada. Kena bagi kepada yang berkepakaran. Bukan main masuk saja. Jadi bila dia terikat rapat. Sebab nanti kalau pensyarah tu dia tak faham, dia akan kata buat je lah, tak apa. Sebab ini kes-kes yang saya tengok. Bila dah ada siasatan dijalankan, dia akan akhirnya memangsakan pelajar.
Dan kalau pelajar tu diam tu kita tak tahulah sebab apa yang dia ada dalam hati dia, tapi bila dia dah jumpa, maknanya kita kena buat siasatan. Dan bila siasatan tu dia akan membongkar semua. Jadi di situlah yang orang kata nampak kudis-kudis yang kita tak suka nak tengok tu. Kita kena. Jadi kemudian itu satulah, dan kemudian dan kalau kita lihat dari segi integriti individu dan penyelidik, kenapa pensyarah, penyelia kena ada integriti yang tinggi supaya pelajar ada integriti tinggi. Dia tak mungkin penyelia je ada, pelajar tak ada. Penyelia akan rasa sangat kesal untuk ada pelajar yang macam ni. Ya, tak, dia mesti bila penyelia ni macam mak dan bapa, bila penyelia ni adalah cerminan kepada pelajar tu. That's why dia tahu pelajar dia boleh pergi jauh ke tidak. Saya rasa kita semua tahu. Bila kita tengok dia datang dengan proposal yang agak-agak tu pun kita tahu. Dia ni memang tengah-pertengahan ni yang terkulai je lah. Kita tahu sebab dia tu, ya, di integriti dia. Sebab kita kena faham, ya, bila dia buat di bawah kita, dia kena ada keselarasan tindakan dengan prinsip moral. Itu dah integriti tadi. Etika. Nanti etika tu kita akan bincang lepas ni bila dia masuk salah laku tersebut, dan juga undang-undang. Ini yang tadi yang daripada mula tadi Profesor Mada Dr. Wahana Malini dah cakap agak banyak tu. Pusat Siswaza sekarang pada saya dia telah letak semua dekat situ tu. Janganlah cakap tak tahu, ya ke ada. Ignorance of the law is no excuse. Kena bersyarah yang macam ni. Tak ada. Pergi dah ada satu penyeliaannya, menulisnya macam mana, sampai berviva pun ada. Viva pun bergaduh. Isu Viva ni pernah bergaduh. Teruk. Sampai naik ke Vice Chancellor. Wah, Viva je kot. Kenapa jadi macam tu? Nanti saya akan terangkan. Ada semua di sini. Jadi di situ, kepentingan awam lah. Maksud saya bila kita buat penyidikan, dia berkaitan dengan kepentingan awam. Dia bukan kepentingan universiti. Universiti itu dah wajib. Kepentingan awam sebab nanti insyaAllah karya-karya ataupun PhD yang diterbitkan itu mungkin pertama akan dikomersialkan. Kedua mungkin akan memberi manfaat kepada garis panduan kerajaan, membangunkan ekonomi dan sebagainya. Jadi di situ yang kita kena tengok kepentingan awam itu, yang kita pada pelajar itu mestilah yang tidak membawa kepada kerabat, kaum kerabat, tak boleh kepada ahli keluarga. Yang di sinilah bila ada kaitan dengan ketua jabatan atau ketua dengan dekan, kena diisytiharkan supaya tidak ada perkara-perkara yang akan dikaitkan di kemudian hari. Sebab kita ada dah nak settle, ada pensyarah yang datang kata ini anak saudara dekan, kenapa lulus begini. Buat lagi siasatan. Jadi nampak tak, integriti itu mungkin pada kita semua macam tak ada benda, tapi sebenarnya besar impak dia. Itu sebab saya kata tadi, di sini kita kena menyelia according to the time. 21st century time lah, not 80s. Ya, kita kena. Dan kita kena pastikan yang pelajar itu sebenarnya berbawa untuk membawa penyelidikan dia bersama kita. Itu yang paling penting. Ya. Kemudian kalau kita tengok dari segi berhati-hati, kenapa saya sebut berhati-hati? Berhati-hati untuk orang yang dalam bidang sains, dia memang akan kena berhati-hati sebab dia nak mengelakkan sebarang kesilapan, ya, yang boleh menjejaskan mutu penyidikan. Apa dia subjek yang dia kaji dan kenapa dia kena jaga supaya nama baik universiti tak terdampar sekali di dalam tu. Itu sebab kita hasil kerja penyelidikan, penyelia kena selalu nilai pelajar dan kena tambah sewajar dilakukan untuk pembangunan projek tersebut. Ini untuk orang sains lah, biasanya ada guna makmal, guna amali dan sebagainya, macam tu. Tetapi untuk social science, dia lebih teruk lagi sebab dia dalam rangka yang boleh kita katakan sebagai subjektif. Bila rangka subjektif ni, macam-macam boleh terjadi. Jadi berhati-hati, kena pastikan pelajar tidak mengambil hak orang lain. Nanti kita akan ceritakanlah salah laku yang berlaku tu, dan kenapa kita kena pastikan kalaulah pelajar itu di bawah kita dan dia menggunakan beasiswa kerajaan negara dia ataupun pergi kepada ataupun macam dia dapat scholarship macam kita dulu SLAP dan sebagainya, itu kita lagi kena berhati-hati sebab masa depan dia ada di tangan kita sebagai penyelia. Ya, kita kena pastikan dia tak dalam keadaan yang maknanya dia nak cepat siap kan. Biasa dia orang nak cepat siap, nanti tak dapat, tak sah jawatan dan sebagainya. Jadi kepala dia tu dekat situ. Dia cepat-cepat tak boleh. Kita sendiri kena lihat dia macam mana. Itu sebab berhati-hati tu kita tak boleh lah macam tak apalah dia okey. Tak ada, dia tak okey. Dia kena dilihat.
Dia kena dipantau. Dan itu yang saya maksudkan berhati-hati. Sebab nanti ada lagi kes, bergaduh lagi, ada lagi penyelia. Ya. Saya rasa tadi pun ada juga disebut oleh Profesor Dr. Masri tentang penyelia. Penyelia ni pun ada isu juga. Penyelia pertama, penyelia kedua, silalah berhubungannya baik. Jangan penyelia pertama dia racun student, punya dia kerupak terasa hati, kita dah ada banyak kes macam tu. Saya bukan dari latar belakang psikologi ataupun kaunseling. Jadi saya tak larat nak hadapi perangai-perangai yang begini di Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada saya, we are among the best research university, dah tak patut ada begitu lagi. Kalau tak, kita kena cakap, maaf saya tak boleh bersama dengan dia, saya hai bye-bye je dengan dia, saya bukan orang baik dengan dia. That's it. Sebab nanti kita akan memprejudiskan pelajar. Itu yang kita kesian ya. Jadi kita memanglah kita dekat sini pun bukan semua kita suka each other, tapi atas dasar profesional kalau kita boleh bekerja, kita bekerja. Tapi kalau tak, jangan. Ya. Kedua, keterbukaan. Keterbukaan ni yang kadang-kadang jadi masalah. Dia sebenarnya integriti pendidikan, di mana kita kena menerima sebarang kritikan, bukan penghinaan. Ini saya ada beberapa kes yang saya lihat ya. Hari ini depan mata saya pun ada berlaku. Kalau kita bukan bidang dan kita nak komen student orang lain punya proposal, pastikan itu bidang kita. Sebab kalau bukan bidang kita, kita menyebabkan pelajar sangat down. Kalau macam saya kata tadi, undang-undang antarabangsa, saya memberikan, ni tak boleh, saya tak boleh bawa disiplin saya dalam undang-undang tanah. Saya tak boleh bawa disiplin saya dalam evidence. Mereka ada dia punya pokok dia yang sendiri. Jadi, saya lebih baik berdiam. Saya mungkin boleh memberikan pandangan dari segi mungkin dia punya reading ke yang terbaru, tapi saya tak boleh sentuh substan dia sebab itu bukan bidang saya. Tetapi apa yang berlaku di UKM sekejap kebelakangan ini, sifat keterbukaan itu telah dianggap untuk memprejudiskan pelajar. Baru budak tu nak letak dia punya proposal, dia kena hempuk gila-gila, terus dia tak nak belajar kat UKM, dia pergi universiti lain. Itu kes dah ada dan dia datang ke pejabat kami merasakan kekecewaan dia. Saya tak boleh nak kata apalah. Nampak? Keterbukaan ini adalah integriti pendidikan, tapi bukan menghentam hingga memalukan penyelia lain dan juga budak itu. Nak-naknya kalau penyelia itu orang baru. Seronoklah sebab dah rasa lama sangat kan. Kita nak hempuk orang, tak boleh. Itu sebab saya kata integriti pendidikan ni dia sebenarnya berkisar kepada kemanusiaan. Hati kita dengan orang lain. Boleh memberi pandangan, tak ada masalah, diraikan. Tetapi bukan menghina orang lain. Ya? Sebab yang berlaku dalam bila kes tu bawa ke sini, dia dah jadi panjang lah. Itu sebab saya, kenapa diorang bagi slot ni dekat saya? Sebab nak menyedarkan kepada 196 orang yang ada dekat dalam talian ini tentang keadaan yang berlaku di UKM. Sebab kalau tak beritahu, tak tahu kan, sebab dia nampak tenang. Tapi tak tahu di bawahnya sangat bergelojak. Jadi kemudian dari keterbukaan itu tadilah kita sepatutnya meraihkan perbezaan itu. Dan kemudian dari segi kita lihat menghormati harta intelek. Ini sangat penting ya. Kalau kita ada harta intelek yang perlu kita nak pakai dan sebagainya, kita kena hargai dan kita hak intelektual orang itu kena dipatuhi. Ini ada kena mengena jugalah dengan pelajar kegemaran ramai dekat UKM ni. Ya. Kemudian kerahsiaan ya, sebarang komunikasi berkaitan dengan aktiviti pendidikan kalau yang belum dikelaskan lagi mesti dianggap sebagai sulit dan dirahsiakan. Itu sebab kenapa UKM tidak begitu happy kalau kita belum viva, student tu belum lagi habis, kita ambil bahagian dalam dia, kita publish. Sebab dia ada benda yang tak settle lagi. Jadi lebih better kerahsiaan itu kita dan pelajar pun kita nasihatkan ya, untuk tutup mulut, buat dulu pendidikan sampai dah viva, alhamdulillah bolehlah banyak pun dia nak buat ya, supaya kerahsiaan itu dia tahu. Dan saya rasa saya sangat faham, saya percaya pensyarah di UKM tahu tentang isu-isu ini, ya kalau tak tahu pun mungkin dah tahu bahawa kita kena jaga kerahsiaan itu dan kita kena tahu di mana pelajar kita punya standard dalam waktu dia menulis. Ya? Dan juga kita kena tahu adakah penulisan pelajar kita itu bersifat rahsia negara ataupun bersifat ada ketenteraan ataupun keselamatan, semua tu kita kena tahu daripada awal supaya kita tahu nak juruskan dia ke mana, dan semua itu ada ya dinyatakan dalam buku-buku panduan yang telah diupload di laman sesawang Pusat Siswazah. Penerbitan yang bertanggungjawab. Kenapa akhirnya kan? Kenapa penyelidikan ni akhirnya dia kena berlawak lagi kepada penerbitan yang bertanggungjawab? Sebab dari penyidikan lah banyak sekali kes-kes yang terheret
dan dilaksanakan hukumannya disebabkan penerbitan yang berpunca daripada penyelidikan. Bila saya kata penyelidikan yang penerbitan yang bertanggungjawab, kita tak boleh lari. Bila kita buat penyelidikan, kita akan menerbit. Betul tak? Dan ramai daripada kita nak menerbit. Pertama sebab nak naik pangkat. Kedua sebab SPPU kita tak terbit, nanti kan kenalah. Dan macam-macam. Jadi tekanan tu ada. Ya, dan pelajar pun ada tanggungan dia juga. Jadi penerbitan itu akan berlaku sebanyak mungkin. Selain daripada menulis berderet-deret bersama, ya, kalau orang social science ni pada saya, bila dah terlalu ramai tu dia dah tak make sense. Tapi kalau orang sains adalah sains dia, sebab mungkin dia matematik, mungkin dia benda-benda yang membawa dia boleh lah. Sebab saya pernah tengok lah juga jurnal orang sains ni ada sampai dekat 19 orang, ada 18 orang, tapi bila diterangkan maknanya memang semua orang yang berbelas-belas tu ada contribution dalam penulisan tersebut. Sebab saya tak faham kan, dia ada banyak angka-angka semua tu. Okey, faham, tak apa. Tapi untuk social science tak ada, kami buat sampai lebih 7 orang tu sesuatu. Itu dia pendampingan bertanggungjawab. Itu dah jadi menunggang gratis orang panggil. Percuma je menunggang, letak nama, aku tak nama kau, kau tak nama aku. Macam tu dalam penyidikan pelajar, selalu macam tu. Jadi penyidikan ini yang bertanggungjawab, penerbitan yang bertanggungjawab ialah kita menggalakkan, dan saya sendiri pun memang kata kita dekat Pejabat Penasihat Undang tak pernah nak sekat kita punya penyelidik untuk menjalankan aktiviti penerbitan yang bertanggungjawab. Pergilah, menerbitlah, pergilah bersidang, tulislah jurnal, buku atau apa-apa bentuk penerbitan lain yang membawa kepada UKM akan dilihat sebagai universiti yang mungkin boleh kalahkan universiti lain pun dekat Malaysia ni, akan terus unggul. Ya. Penerbitan yang bertanggungjawab ialah kita menjalankan aktiviti penerbitan tu daripada penyeliaan ataupun penyelidikan kita yang ada kemajuan dan bukan semata-mata untuk kemajuan kerjaya sendiri. Maksud saya, sebab banyak sangat kes yang datang daripada punca penyelidikan ini adalah daripada penerbitan yang tak bertanggungjawab. Pertama, bila ada plagiarize, nanti kita cerita, plagiarize banyak UKM ni, kisah dia banyak panjang, dia banyak. Jadi kita akan buat penyeliaan yang bertanggungjawab bila kita akan menyelia pelajar. Kita harus melakukan tugas dengan penuh tanggungjawab serta menjaga kebajikan pelajar dan kaki tangan di bawah dia, betul. Tetapi pelajar pun jangan menyusahkan penyelia. Sebab kadang-kadang penyelia sangat baik. Penyelia bertanggungjawab nak jaga pelajar. Tetapi pelajar malas. Saya kalau dalam sejarah saya sendiri, saya dah buang 3 orang. Pertama, suruh hantar chapter by chapter, tapi tak hantar. Saya akan hantar lagi 48 jam. 48 bulan pun tak nak hantar. Saya buang je. Sebab pada saya, kita ikut peraturan. Dan berapa banyak kita bagi masa tidak melakukannya, maka dia tidak berminat. Bila buat PhD, dia mesti ada minat yang tinggi. Dia mesti bertanggungjawab kepada penyelia dia. Dan kita sebagai penyelia tak boleh biarkan saja. Itu sebab kita penyeliaan yang bertanggungjawab. Ya, dahlah penerbitan yang bertanggungjawab, penyeliaan pun kena bertanggungjawab. Yang keempat ialah kita kena menghormati rakan sekerja. Mungkin dalam kita membuat research itu, kita akan ada berkonflik di tempat kerja ataupun kita ada pandangan, macam saya kata tadi, ada pandangan yang kritikal. Tak salah memberi pandangan kritikal, tapi kita perlu cara berhemah. Berhemah sebab kita mesti ada rasa positif itu. Bila kita menjadi penyelia dan ada orang yang mungkin sama ada dia nak join penyelidikan tersebut ataupun boleh tak saya lihat, saya rasa tak ada masalah. Tetapi orang yang bukan berada dalam kalangan penyeliaan tersebut, tak payahlah campur tangan, nanti pening. Sebab benda nampak kecil, akhirnya menitik-nitik kepada masalah besar dan kemudian akan berlaku perselisihan faham dan kemudiannya akan menyebabkan pertengkaran, bermasam muka dan akhirnya yang menjadi masalah pelajar yang paling teruk sekali, pelajar membuat laporan kepada unit integriti atas pertelingkahan yang berlaku. Kemudian tanpa diskriminasi ini, kita kalau penilaian penyidikan kita, ini ada kes bila penilaian penyidikan kita mesti adil. Tanpa ada sifat prejudis atau diskriminasi kepada mana-mana kaum, pada mana-mana jantina dan juga faktor lainlah yang tak berkaitan dengan keupayaan saintifik dan juga kepentingan pendidikan. Kenapa saya cakap gitu? Sebab ada beberapa kes juga lah ya, semenjak 2016 pelajar-pelajar daripada setengah negara yang dilihat miskin, dia merasakan dia didiskriminasi. Ya, tajuk ini saya bawa ya sebab saya rasa ada benarnya juga beberapa perkara yang dilakukan oleh beberapa orang penyelia sebelum ini mendiskriminasikan pelajar. Penyidikan tak memerlukan itu.
Ya, tak kira lah dia dari Nigeria ke, dia daripada negara mana ke, kalau dia tak diletakkan di bawah kita, maka dia kena diberikan penyelidikan dia itu diberikan perhatian sama macam pelajar lain, tak kira daripada negara, bangsa atau agama. Ini peranan penyelia yang sangat clear lah pada saya, dan saya berharap kita semua dalam ni takkan buat macam ni lah pada pelajar kita. Kemudian dari segi undang-undang, inilah nak bercakap pasal undang-undang ni. Itu yang banyak tadi Pusat Siswazah dah menaikkan, upload semua tu. Itulah undang-undang dia. Yang kita kena baca, jangan cakap tak tahu, ada ya. Ada, tak tahu. Kita memang kalau buat siasatan tak ada tu kita anggap ignorance. Dia tidak boleh berlaku dalam kehidupan seorang pensyarah ignorance. Jadi dia mesti memastikan setiap undang-undang yang memelihara hak-hak tertentu. Macam saya kata tadi, macam mana pelajar kita nak pergi viva, sudahkah dia mencukupi peraturan yang diberikan? Kalau dia masih belum menerbit, pastikan dia menerbit, kembali sebagainya. Dan saya nak ingatkan juga kepada beberapa PTJ, peringatan mesra dari saya, PTJ tidak boleh membuat garis panduan sendiri. Dia ada beberapa PTJ ni dia suka-suka tau. Dia rasa apa yang Pusat Siswazah buat ni tak mencukupi. Dia nak buat sendiri. Tak boleh. Semua undang-undang dan polisi, garis panduan, perkeliling yang hendak dipakai kepada penyelidikan, hendaklah dirujuk kepada pejabat penasihat undang-undang. Yang sudah pastinya dibawa oleh Pusat Siswazah. Dia tak boleh main langkau datang ke saya. Mesti lalu penyelidikan siswazah dulu, mereka tengok okey ke tidak, baru boleh hantar kepada saya. Dia bukan main suka-suka tau. Sebab saya nampak ada beberapa masalah di kalangan pensyarah ya. Dia orang ni tak suka each other. Saya ambil contoh diri saya lah, senang ya. Saya punya pelajar, bila pelajar saya nak bergraduasi, nanti adalah anasir-anasir tu yang akan cakap, tak cukup noktah lah, tak cukup koma lah, dia nak buat, kita nak buat garis panduan mengenaan dengan berapa banyak fakulti kita kena buat penulisan tersebut. Tak boleh. Dia dah ada dalam ni, kenapa nak tambah? You don't have a right to do that. Bila ada berlaku perkara tersebut dan kita enforce pada pelajar dan pelajar saman UKM disebabkan kita punya, you all punya yang suka-suka tersebut, yang ada masalah sesama korang tu, maka kami akan pulangkan kepada PTJ untuk bayar semua kos mahkamah. It's not us. Jangan main-main. Sebab saya tengok aja beberapa perkara ya, saya tegur dulu di Pusat Siswazah boleh tanya Puan Junaidah yang sekarang dekat JSB. Selalu refer. Kenapa doktor diorang tak boleh? Ini undang-undang, garis panduan akan dipakai. Dan faham tak? Semua garis panduan mesti melalui LPU, baru kami boleh. Ini semua yang dah upload tadi dalam Pusat Siswazah satu, semua dah lalu proses perbincangan, proses here and there, bergaduh sudah, meeting sudah, potong sudah, tambah sudah. It takes a long time for us. Sama-sama naik MJPU, lagi kena, naik LPU, kena lagi, betul lagi, sampai semuanya okey, baru boleh jadi undang-undang untuk dipakai. Sebab ini masa depan orang. Bukan tak suka dengan dia, maka kita buatlah, tak cukup ni, tak cukup. Saya tengok, what is this? Jadi dia tak boleh kita buat hanya kerana kita tak suka seseorang atau kita nak halang pelajar dia daripada cemerlang. Dia dah lengkap tadi tu. Sebab kita dah buat semua. Macam mana nak kata penyelidikan pelajar tersebut cemerlang? Di mana penerbitan cemerlang? Di mana penyelidikan dia yang bagus? Di mana dia punya viva yang cemerlang? Nampak? Kami buat semua sebab kami tahu dah berlaku. Dia bila ada loophole je, yang terror sangat nak cari salah orang ni, dia akan korek loophole tersebut, dia akan susahkan hidup semua orang. Ni tak nak. This is the things. Sebab saya penat nak berhadapan dengan pensyarah-pensyarah yang dia bergaduh sama dia dan kemudian dia menyusahkan proses penyelidikan di UKM. So bila kita dah buat macam ni, kita boleh nampak bila ada je benda yang dia nak buat lawak-lawak jenaka tu, kita tengok ini dah ada, ini dah ada, ikut. Tak ikut, salah sendirilah. Ya, jadi faham di situ kenapa kami mengambil masa yang panjang. Saya rasa kita bermula daripada tahun 2018 lagi untuk semua update ini yang banyak yang ada dekat dalam laman Sesawang tu. Sampailah hari ini awal 2022 berjaya kita letakkan semua. Maknanya semua Pusat Siswazah dah letak. Tak faham lagi? Tengok ni. Tak faham lagi? Tengok. Jadi ignorance of the law is no excuse this time. If you terperangkap, you kena tindakan, maka terpaksalah kami ambil tindakan. Tanpa ragu-ragu. Ya. Kemudian perbelanjaan berhemah. Kenapa kita kata perbelanjaan berhemah? Ada kena dengan penyelidikan? Ada. Penyidikan tidak boleh ditipu.
terdapat kes di mana pensyarah menggunakan penyelidikan pelajar untuk mendapatkan wang. Ya, tak boleh. Perbelanjaan kalau dia guna duit research dia untuk tesis pelajar, kena ditulis dan kena dilaporkan kepada bendahari dan krim. Dia macam tu. Dia tak boleh macam sendiri-sendiri kemudian claim kemudian tak boleh. Dia ikut semua arahan pembendaraan berkaitan dengan research pensyarah. Ya, kalau dia menggunakan duit research dia. Dan juga perlulah dia berhemah, bukan dalam tu jugalah dia nak tipu. Kita ada beberapa kes penyelia menipu di mana nak minta duit pendahuluan penyelidikan sampai 13,000, 14,000, bila kita cek tak ada pun. Bendahari dia tak bodoh ya. Mereka akan do all against, kemudian akan lapor pada integriti dan sebagainya. Jadi jangan fikir nanti duit research sikit kita boleh buat extend dapur ke, buat pokok kereta ke, tak ada. This is the thing sekarang. Ini saya cakap ni sebab semua kes-kes yang bila kita siasat, rupa-rupanya buat extend dapur lah, buat beli pokok, beli kereta lah, dia tak boleh macam tu. It shows that betapa lownya integriti lah kalau kita buat macam tu. Kemudian pemeliharaan flora dan fauna ni kalau untuk orang sains lah ya, mesti bertanggungjawab lah kepada pemeliharaan itu. That's why kita ada jawatan kuasa etika penyelidikan. Yang mana kita ada Prof. Dr. Muhammad Syahril Muhammad Said sebagai pengerusi, di mana di situ saya rasa dia orang akan buat perbincangan juga ya, supaya pemeliharaan dan flora fauna ni waktu kita buat pendidikan tu tidak akan terutama dari segi penyelidikan dengan pelajar tidak akan memusnahkan alam sekitar lah. Dan kemudian kalau kita ada penyelidikan kita ataupun penyelidikan itu berkaitan dengan subjeknya manusia ya, dan kita kena jalankan kajian kepada orang tersebut, kita kena ikut garis panduan dan etika yang berkaitan seperti Declaration of Helsinki, yang itu kena ikut. Walaupun mungkin kita kata kita nak tanya pandangan dia, mungkin kita bagi graf dan sebagainya, kan biasa kadang-kadang ada datang tanya kita ni siapa dan sebagainya, tetap juga kita kena tengok bahawa benda tu tak boleh lalu macam tu saja. Kena, kalau perlu ada jawatan kuasa untuk lihat, kena diberi pada jawatan kuasa, terutama kalau ia melibatkan subjek-subjek yang sensitif, subjek-subjek yang sensitif dari pandangan Malaysia lah, ya, begitu. Ini dia salah laku yang dalam penyelidikan memang sangatlah sering dilakukan, dan saya akan memberitahu kepada semua bagaimana keadaan ini berlaku. Salah orang kata salah laku dalam penyelidikan yang popular dekat UKM ni, pertama fabrikasi data. Tapi dia tak sehebat plagiarisme. Plagiarisme lagi dahsyat lah. Kita ambil duduk tengah-tengah dulu. Kita bagi fabrikasi data. Okey, fabrikasi data ni dia berlaku apabila dia reka. Benda tu tak ada. Dia reka-reka dan dia tipu daripada hasil sebenar yang dia dapat di makmal ataupun daripada orang lain. Ada beberapa kes yang mana macam saya kata tadi disedari ya oleh pensyarah, tapi ada juga fabrikasi data yang agak biadab dilakukan oleh pelajar PhD kepada penyelianya sendiri, iaitu dia ada dua penyelia. Penyelia pertama dan penyelia kedua. Penyelia kedua ni dialah sebenarnya yang buat macam-macam. Penyelia pertama ni dia macam okey gitu-gitu je lah. Tapi penyelia kedua ni sebab itu bidang dia sebenarnya. Tapi mungkin sebab dia Profesor Madya ke macam mana ke dia letakkan penyelia kedua. Tapi dia sebenarnya paling banyak buat kerja. Alright. Dia yang tengok pelajar ni, dia pun bagi duit. Maknanya dia bawa lah pelajar ni dalam research dia dapat FRGS dan sebagainya. Dan data yang pelajar dapat itu daripada projek dia. Dan usaha dia. Usaha pensyarah. Bukan usaha pelajar. Kemudian pelajar ini dia tulis artikel, langsung dia tak letak nama penyelia kedua dia ni. Dia letaklah penyelia pertama dia dengan cikgu-cikgu dia dekat luar yang tak ada kena-mengena dengan UKM. Memang siasa macam itulah. Ataupun dia nak dapat jadi postdoc. Pelajar luar negara ni sebelum COVID dulu, dia orang memang nak sangat jadi postdoc mungkin sebab duit dan juga sebab dia nak kerja dekat Malaysia. Jadi kalau dia tak dapat UKM, dia nak minta pergi USM dan sebagainya. Jadi dia akan buat semua benda ni. Dan kemudian bila terbit, masuklah pula Q1, Q2, dia menjadi satu sensitivity yang teramat kepada pensyarah yang berusaha. Dan dia kata, saya dah buat benda ni. Kenapa saya tak dapat? Kenapa orang lain yang dapat? Dah jadi isu kan. Dan inilah yang saya kata, pening nanti apabila publikasi data ini, kita bukan saja kita tipu data tu, kita juga guna untuk penyidikan dan pensyarah yang betul-betul bekerja ni, yang dia punya usaha, dia bawa pelajar tu tidak diabadikan di situ.
Jadi dia terasa. Dan kes ini hampir mengheret ya KUKM dan universiti lain ke mahkamah. Jangan cakap tentang duit duit tu memang universiti kena tanggung. Kita cakap tentang nilai tu. Nampak? Dia kecil saja tetapi impak dia pensyarah yang bekerja itu marah. Sebab pada dia kalau nak tulis semua nama, kenapa pensyarah penilai pertama je nama dia, yang kedua tak ada, sedangkan saya yang bekerja, dan dia proof dia memang banyak bekerja berbanding penilai pertama. Jadi di sinilah ya dia sangat rumit, dia memang masa, dia kena berhati-hati fabrikasi data. Itu memang kegemaran ada dekat UKM. Dia memang suka buat macam tu. Cuma bila dah kena PKP tu dan COVID ni dia slow sikit lah. Dia setinggal budak Malaysia saja. Jadi kita boleh nampak trend fabrikasi data tu menurun berbanding tahun 2018, 17 dan 16. Pemalsuan. Pemalsuan ni nak kata palsu tu kurang jugalah di UKM ya, di mana manipulasi terhadap bahan, peralatan atau proses, ubahsuaian data atau keputusan yang mempengaruhi output pendidikan ni biasanya kalau sains dia tak buatlah. Yang biasanya kita tak dapat benda nak memalsukan ni kurang, cuma dia plagiarize yes. Jadi pemalsuan ni kurang, tapi plagiarize memanglah. Plagiarisme ni dah sampai saya bold, underline, semualah saya buat. Sebab apa? Sebab saya rasa poster dah naik, talk pun banyak, garis panduan pun dah besar kita letak, kita ada orang kata kecemerlangan penyelidikan, macam-macam kita dah buat. Tapi tetaplah plagiarisme ini menjadi kegemaran ramai. Mungkin nak orang kata nak jalan pendek kot. Macam tu. Dia bila plagiarisme ni, dia bukan ambil saja letak satu tak letak nama orang, bukan. Dia besar sangat. Dia kena nanti kena buat macam satu jawara-wara kepada semua dekat UKM ni. Apa itu plagiarisme? Walaupun dia dah bosan dan nak muntah tengok sebab kita rasa macam ni dah tahu dah semua benda, tak. Dia plagiarisme ni bila masuk dalam kes kita akan tahu yang pertama penggunaan idea. Nampak? Penggunaan idea orang. Proses kita ambil maklumat untuk masuk dalam kita punya penulisan. Hasil kerja penulisan, keputusan atau kata-kata penyelidik lain. Kata-kata penyelidik lain juga termasuk di dalam plagiarisme. Kita tak bagi penghargaan, kita tak letak, kita tak minta kebenaran dia. Memang akan kena. Dan di sini saya nak cakap ada beberapa perkara yang saya rasa kita nak naik pangkat, semua orang nak naik pangkat. Tapi kena faham disebabkan kita mengejar terlalu banyak sangat nak fulfill kriteria pangkat itu, kita terlupa yang kita buat plagiarisme untuk memenuhi kehendak tersebut. Okey, ada beberapa perkara beberapa kes yang sangat orang kata sensasi lah sebab saya yang terpaksa berhadapan dengan benda tu. Pertama, pensyarah akan suruh pelajar menulis dan memang kita minta pelajar kita menulis, betul kan? Kita minta pelajar kita menulis, letak nama kita, jangan tak letak. Nanti boleh dituduh durhaka. Letak. Betul, kita letak. Tapi kita baca tu. Kita cek tak dia punya. Kita baca, it's okay. Kita letak, kadang-kadang kita letak diri kita contact person tu. Kita yang letak dekat situ. Tapi kita tak baca student tu punya. Ini ada 3-4 kes yang macam tu. Dia tak baca. Pelajar ni kadang-kadang dia ada tendensi malas yang tersendiri. Dia ataupun dia tak nak buat, tapi dia kena buat. Jadi dia ambil lah. Kemudian yang sedihnya itu adalah pensyarah luar punya kerja. Universiti ternama lain. Dan pensyarah itu dapat tangkap benda tu bila masuk jurnal, dia memang akan dapat tangkap. Sebab dia cari-cari bahan dia jumpa kan. Dan kita pula tak letak. Pelajar kan sebab kita tak check dia punya kerja. Kita tak check dia punya kerja, so kita tak nampak. Jadi dia tak letak dan sebagainya. Dia akan hantar terus pada Naib Chancellor. Dia akan terus pada Naib Chancellor dengan nada yang sarkastik lah. UKM, this university supposed to apa ini, itu tercalar lah image kan. Dan kemudian akan sampailah ke meja saya. Bila kita buat siasatan, kita tanya, doktor baca ke tidak? Saya memanglah saya ni, tapi saya tak sempat baca. Alasan tak sempat baca tidak menyebabkan dia tidak kena tindakan tata tertib Macam saya kata, ignorance of the law is no excuse. Plagiarism is something yang sangat bahaya. Dan orang di luar tu dia tanya tau, dia akan email saya, what happened to this case, apa dia upload, apa dia yang terjadi pada pensyarah. Tak tanya akan undang-undang ke? Teruk betul UKM ni? Lembab, macam-macam saya dapat. Tapi we have to do it lah. Kita kena adalah proses-proses dia, bukan kita terus saja kan. Jadi akhirnya bila keputusan telah buat, jawatankuasa dah memutuskan, maka okey, tak apa. Kita putuslah dia salah ke tidak. Tapi kebanyakan memang bersalah sebab dia tak baca. Pertama. Kedua, plagiarisme yang berlaku juga ialah apabila
bersama dia tak baca tu. Kedua ialah dia tak faham, dia tak perasan pun sebenarnya yang pelajar itu buat plagiarism. Dan dia macam okey macam tu saja. Dia baca tapi kadang dia tak aware pun yang itu adalah plagiarisme yang dibuat oleh pelajar. Saya memang nak tekan terutama pelajar-pelajar daripada Timur Tengah. Sila berhati-hati dengan penulisan mereka. Sila berhati-hati sebab kes-kes yang kita banyak ni memang akan membaikkan pelajar luar. Pelajar Malaysia ni dia tak banyak tapi sekali dia datang dia sangat besar. Terutama apabila plagiarisme itu berlaku apabila pelajar mengatakan bahawa idea dia kepada penyelia dia dan penyelia dia ambil, kemudian bila penyelia dia dapat sesuatu tak nak letak nama dia. Yang itu lagi penting kami. Sebab macam mana? Dia kena buktikanlah. Sebab ada kes yang akan naik ke mahkamah juga sebab dia kata dia punya penyelia telah memplagiarise dia punya idea. Sampai penyelia itu dapat research luar negara ratusan ribu ringgit, dia ni tak dapat apa-apa pun. Terima kasih pun tidak, tak masuk pun dalam grup tu. Dan dia kecoh lah, dia kecoh sampai ke wakil rakyat tau. Sampai ke wakil rakyat, DAP lah apalah. Saya ni sampai itulah kejap je orang politik, kejap-kejap kena jumpa orang ni. Sebab apa kita nak redakan keadaan? Kita tak nak benda ni masuk social media. Sebab benda ni entah belum tentu lagi sahihnya. Ya, jadi kita buatlah. Jadi itu yang kita akan lihat, plagiarisme ni macam saya kata ada dua pihak. Dan plagiarisme ni kalau pensyarah ke penyelia tolonglah baca. Apa-apa juga yang diguna nama kita sebab nama kita tu adalah maruah kita sebagai ahli akademik. Dan kesarjanaan kita juga akan tercalar jika kita termasuk dalam kategori itu. Biarlah mungkin kenaikan pangkat tu mungkin agak slow sedikit kalau kita tak berupaya nak baca terlalu banyak, tetapi bukan itu yang kita akan dapat, tapi kesarjanaan kita. That's why people sekarang question, kau banyak menulis pun berlambak-lambak, tapi mana kesarjanaanmu? Itu yang ramailah yang tanya, tapi saya tak boleh jawab. Saya kat sini bukan di bahagian itu. Kita tengok tindakan undang-undang semata-mata. Ya. Dan kemudian kalau kita tengoklah, yang paling penting sekali adalah bukan sahaja nama kita kena baca, kita kena tengok proses dia. Dan yang paling jangan buat, tolonglah pensyarah jangan ambil kerja student ataupun dah habis, pelajar tu dah habis, kita nak terbit buku, mintalah izin dia. Itu sebab saya rasa sekarang penerbit, kalau kita nak menerbit dengan penerbit UKM, dia ada macam satu borang konsen kan sekarang, sama ada pelajar tu redha ke tidak dia punya kerja tu diambil. Sebab berlaku pelajar dari Indonesia, dia dah habis PhD, masa tu belum lagi ada penerbit aktif ambil buku dari tesis ke buku, masa tu belum lagi. Jadi berlakulah, biasa pensyarah dia akan dengan biasanya mereka akan buat buku, pelajar tahu dan meletakkan nama pelajar di atas, nama pensyarah di bawah ya. Okey, tetapi pada ketika itu pelajar ini telah pulang dan macam dia baliklah, dia tak ada apa-apa. Pensyarah dia, penyelia dia ambil tesis itu, buat sendiri buku, letak nama dia seorang. Dan dia nampak, dia fikir sekarang zaman internet, kenapa yang tak boleh dibuat dia orang kan, semua boleh. Terus dia melalui kedutaan dia. Dia bila pakai kedutaan ni, dia banyak implikasi dia. KPT tak berhenti akan hantar email. What is this? Yang menjadi orang kata papan tu kami lah. Saya lah yang pertama ni. Dia jadi orang kata papan utuh yang nak kena lepuk tu memang saya. Sebab orang tak nak tengok orang lain dah. Dia tak nak tahu pensyarah fakulti mana. Ini bukan masalah dekan, ini masalah universiti, dia kata. Your people lah, perkataan your people tu sentaklah sikit kan. Jadi dia guna perkataan tu dan ambassador dia tulis sisi merata, Menteri Pendidikan lah, Menteri Kemajuan Tinggi, semua menteri lah. Sampai menteri marah lah, menteri tengok, menteri pun ring. Akhirnya dia macam download pilu turun, yang paling terontak tu dapat perasaan undang. Macam mana nak buat sekarang? Itu sebab saya akan mengamuk lah juga. Nampak tak saya kata? Kenapa buat macam tu? Sebab bila dia penulisan bersama, tulislah pelajar tu sekali. Bentak dia kebenaran. Tak salah nak menerbit. Semua orang pun suka minta kebenaran. InsyaAllah semuanya akan menjadi baik. Jadi di situ plagiarisme ni berlaku, terpaksalah kami menghadap embassy, menghadap kementerian, bawa laporan dan sebagainya. Cuma lately ni saya lihat plagiarisme banyak berlaku dalam bentuk artikel. Yang tesis ni dah almost orang kata tak ada isu sangat dah yang artikel ni. Dan terutama artikel dibuat oleh pelajar master atau pelajar PhD sebab dia nak memenuhi keperluan bergraduasi dia, maka dia buat tapi dia plagiarize orang lain punya dan itu adalah pensyarah luar dan pensyarah luar tu memakai peguam. Ada satu kes yang sekarang kita tengah handle lah. Dia pakai peguam. Dia tak nak terima alasan kami. Dia nak
pensyarah ni dibuang kerja. Itu kita tak boleh lah ikut sebab kita ada juga kita punya tata tertib yang tersendiri kan. Jadi yang itu saya tak nak lah mengikut kehendak pihak luar ni. Kita pun ada kita punya reservation di situ ya. Tapi nampak bila orang marah kerja dia kita ambil. Dia pakai peguam. Bila pakai peguam, kita dah mula pakai peguam kita. Dan itu semua adalah kos. Dan saya juga nak beritahu ya tentang kerahsiaan. Macam saya kata tadi, kerahsiaan ni sangat penting. Sebab kalau penyelidikan itu dikelaskan sebagai rahsia, mungkin ada berkenaan dengan drone, dengan nuklear, ataupun perkara-perkara yang sensitif, maka eloklah kita berhati-hati dan sebarang bentuk penyebaran maklumat rahsia mesti dielakkan sama sekali. Tak boleh. Okey. Kemudian ketakpatuhan tempoh masa. Ni ramai orang tak sebut. Ketakpatuhan tempoh masa dia telah membawa satu kes ke Mahkamah Tinggi Pulau Pinang. Dan mengheret UKM bersama. Yang memeningkan kepala. Dia ketakpatuhan tempoh masa ni, itu sebab penyelia, kita kena bertegas. Bertegas maknanya bukanlah nak dodoi-dodoikan dia. Tempoh masa dia banyak mana. Dan kita faham, kalau dia buat PhD, kalau satu topik tu dah sampai 6-7 tahun, dah tak relevan hal lepas tu pun. Dia dapat doktor, tapi dia tak relevan hal lepas tu. Dia macam just doctor but no impact. Sebab tajuk tu, that's why kita cadangkan, dia boleh buat dalam 2 ke 3 tahun. Ya, kalau social science, mungkin orang sains dia ada reason tersendiri lah kalau dia nak direct lama tu mungkin sebab dia punya penyelidikan tu sendiri. Tapi saya percaya mereka pun ada stand mereka sendiri dalam bidang tersebut. Tapi kalau saya bercakap tentang social science, kalau macam bidang saya, kalau kita nak buat pasal apa yang berlaku dalam international humanitarian di Rusia atau langgar Ukraine tu, dia memang kalau nak buat, by the time 3 tahun tak habis dah lapuk dah. Dah tak ada dah banyak perkara-perkara terbaru dalam undang-undang antarabangsa. Itu sebab saya sangat tegas dengan saya punya pelajar. You tak ikut tempoh masa, tak menunjuk kerajinan, tak ada menghubungi, walaupun saya dah email dan sebagainya, saya beranggap tak berminat. Amaran. Tak ada kita tak boleh sebab kita ada banyak benda yang kita kena buat. Kita kena disiplinkan mereka. Mereka nak dapat doktor. Orang patut orang kata ini je UKM punya doktor. UKM lagi terpalit. Sedangkan bukan salah kita. Ketakpatuhan tempoh masa ni telah mengheret seorang pensyarah ke Mahkamah Tinggi kerana dia dikatakan tidak melihat pelajar ni punya tesis menyebabkan pelajar tersebut dibuang kerja. Pelajar tersebut marah, dia dah hilang kerja dia sebab dia menggunakan beasiswa. Dia kata ini semua salah penyelia dia. Lepas tu yang salah tu penyelia kedua pula tu, penyelia pertama tak salah pula. Jadi dia marah, dia kata penyelia kedua ni sebab bahagian penyelia di kedua tu dia tak tengok, dia kata biarkan drag sampai 6 bulan. Tapi nasib baiklah penyelia ni memang Allah nak tolonglah pada saya. Dia seorang yang sangat peka tentang tanda tangan. Maknanya bila pelajar tu datang, tanda tangan buku log tu. Itu pentingnya buku log tu jangan buang selagi mereka tak bergraduasi. Kalau terjadi kes mahkamah minta. Macam itulah terjadi pada seorang pensyarah disebut, apabila dia saman, dia memang kecut lah, kesian lah dia kan, dia datang jumpa kami dan sebagainya. Saya nasihatkan apa yang patut dibuat, dia kena lawan kes tersebut. Sebab it's about him. Dan walaupun pekaum adalah lepas tu membantu beliau, dan bila dia kena macam tu, mahkamah akan tengok bukti yang dia menyelia pelajar tersebut. Dan alhamdulillah dia berjaya buktikan memang pelajar ni tak jumpa dia berbulan-bulan. Dan dia tunjuk bukti email dia macam memanggil pelajar tersebut datang, berbincang, tak datang. Mahkamah tolak tuntutan tersebut dengan kos. Sila bayar. Alhamdulillah. Relief kami kat pejabat penasihat undang-undang ni. Kalau tak jadi satu presiden case, maknanya dah ada dekat UKM, dia sama nasib baik. Jangan buang buku log pelajar tu selagi dia tak naik atas peta atau sengat beritahu dia dah dapat doktor. Sebab anything can happen. Saya macam tu lah, bila dah graduate tu, tak apalah nak buang. Dah tak graduate tu jangan. Anything can happen. Kan dia kata, nampaklah penyelia saya begitu begini. Pelajar ni otak dia macam-macam. Itu tak nak lagi cakap yang penyelia pertama, penyelia kedua tak sebulu, hasut menghasut, yang pening tu saya. Sebab apa? Penyelia pertama hasut budak. Penyelia kedua kata kenapa pula saya pun ada juga dalam ni, adakah kerana saya muda maka saya dianggap begini, dah jadi pertelingkahan tua versus muda. Atau datang kepada pejabat saya lagi, kami kena hadap. Actually it's not our problem anymore. It's just a PTJ problem. Itu sebab saya selalu kata, wahai mereka yang menjaga siswa Zah ni, please be reasonable. Reasonable tu kena dengar semua kawan-kawan. Maknanya tak ada kena ni kawan baik saya maka dia okey, ni tak baik, tak boleh, tak.
Pertama, sila beri kita punya kepakaran kepada yang sepatutnya. Kecuali dia kata tak nak lah, saya tak larat lah, saya nak pencen lagi 2 tahun. Itu mungkin ada reasonable lah sebab dia takut pelajar tu tak habis dan membebankan orang lain. That one is okay. Tapi kalau dari segi dianya, dan kita dah ada pensyarah baru yang baru masuk dan sebagainya, macam tadi kita kata, kita dah mula start boleh bagi dia menjadi penyelia kedua. Dan kenalah penyelia pertama ni membantu penyelia kedua tu, bukan buat benda yang lain. Ini ada respect at workplace tu berlaku. Kan sebab yang lama akan pergi, pencen, yang muda ni akan take over. Jadi kita kena mentoring dah. Dulu masa zaman saya masuk kerja dulu, habis balik PhD terus jadi penyelia pertama. Kesian. Kita tak ada guidance kan, tapi kita buat jugalah. Alhamdulillah. Tapi sekarang dah ada guidance. Sebab saya kalau siapa yang menjadi second supervisor dengan saya akan panggil bersama-sama. Kita duduk sama-sama. Kita tengok apa yang kita boleh bantu. Dan saya percaya pensyarah-pensyarah muda sekarang mereka banyak idea. Mereka read a lot. Selagi mereka tak malas lah. That's okay. Kita hargai itu dan kita buat supaya pelajar kita lagi enrich dia punya PhD. Ketat tempoh masa ni sangat penting. Itu sebab kita kena lihat betul sebab pejabat itu sebab saya rasa PS dia dah buat berapa lama dan kita kena ada data pelajar kita. Macam saya kena buat. Saya di Pejabat Penilaian Sempurna tidak menyebabkan saya tidak dikenakan melihat pelajar PhD sama. Jadi saya akan buat sebab kerja saya banyak, jadi saya akan buat okey ni garis masa pelajar ni patutnya tamat bila. Bila saya tengok dia dah mula start kuning, kita ingatkan dia. Jadi itu penting sangat tempoh masa. Sebab lagi satu kerelevanan tajuk lah. Kalau dah sampai 10 tahun baru bergraduasi, tajuk tu orang dah tak pakai dah. Kesian lah, kesian pada kita, kesian pada dia juga. Jadi it's not good for us, not good for the student ya. Jadi itu yang pada saya ketika tempoh masa itu sangat penting lah ya, untuk kita faham inilah salah laku yang berlaku dekat UKM. Jadi saya habiskan di sini supaya kalau ada masalah atau apa pun yang nak minta penerangan daripada saya, bolehlah dikemukakan ya. So terima kasih. Terima kasih Prof. Malia Dr. Sarawati Mat Basir atas penerangan yang bermanfaat dan sangat bersemangat tadi ya. Jadi ada apa-apa soalan ke daripada para peserta? Doktor, ada soalan di chat tanya apa pandangan doktor tentang isu kepengarangan UKM. Sekarang ni pensyarah diminta menjadi corresponding author untuk dapat markah penuh SPPU kalau menulis dengan pelajar, sedangkan kerja penyelidikan tu adalah kerja PhD pelajar. Adakah ini isu integriti? Ya, isu integriti. Pening kepala sebenarnya kami. Okey. Itulah kan. Itulah dia. SPPU tak settle lagi duk dia. Macam tu. Dia macam ni sebenarnya. Saya rasa semua pensyarah dekat UKM ni waktu tu SPPU semua macam aduh. Okey, beginilah. Macam saya kata tadi, bila dah kehendak jadi macam tu, lepas tu koresponden tu kita tahu. Ini nama baik kita. Saya percaya setiap pensyarah kat UKM ni ada nama baik sendiri, ada martabat dia sendiri. Kalau pelajar kita tu buat benda, kita yang kena. Dan dunia akademik ni kecil aja. Kalau macam kami ni kecil je, undang-undang antarabangsa ni dia macam utara selatan tu dah boleh tahu dah siapa yang buat perangai. Jadi malu. Jadi pada saya itu sebab saya dah kata tadi, minta pensyarah tu baca. Sebab koresponden author tu kita. Ya, baca betul ke pelajar ni buat kerja. Dan ada pensyarah yang sangat bagus, dia sendiri buat turn in. Pelajar tu maknanya dia bersungguh-sungguh, dia nak jaga nama baik dia, dia buat turn in sendiri apa yang pelajar tu buat sebelum dia hantar, sebab itu letak nama dia. Baguslah, memang penat lah, tapi nak buat macam mana kan, sebab nama baik ni kena jaga, panjang kita nak kerja lagi ya. Dan kemudian pada saya itu yang kena dibuat. Bila dia letak pada kita kena bertanggungan. Itu sebab kadang-kadang ada pensyarah dia rasa macam dia tak selesa. Dia cakap boleh tak saya tak nak. So saya rasa tak selesa lah, saya tak sempat. Tapi itulah kita punya di UKM ni tekanannya begitu. Saya tak nak cakap tentang benda itulah, saya offkan diri saya. Tapi apa pun saya nak cakap, dia boleh membenarkan nama dia, tapi masa yang sama kalau dia rasa benda tu akan menggugat dia boleh je minta jangan.
Sebab kadang-kadang dia tak, macam dia ramaikan pelajar, dia tak tahu pelajar tu betul ke tidak buat dan dia tak sempat turn in. Tapi kalau dia rasa okey, dia rasa pelajar dia selamat dan dia boleh buat, tak ada masalah. Tapi saya nasihatkan para penyelia sekalian, kita ada nama baik kita sendiri di bidang masing-masing, maka bacalah ya. Sebab pelajar ni janganlah 1% percaya sangat. Kes ni macam itulah. Ada satu pensyarah ni, maaflah ya, dia sedang meminta kepada, dia mohon untuk jadi profesor disebabkan dia terlalai apabila dia tak sempat nak baca. Kebetulan yang dia tak sempat nak baca itulah yang menyebab dia dituduh plagiarize oleh pensyarah luar, dan kesian dia. Bila ada kes tata tertib, kita hold dulu dia punya permohonan, dan kalau dia dapati bersalah, dia ada pula tempoh edah dia, ya, tak boleh minta. Jadi saya bersimpatilah. Tapi tak boleh buat apa sebab dah masuk tata tertib, tetaplah tata tertibkan. Jadi saya mohonlah pensyarah semua baca dulu. Baca dulu InsyaAllah kalau kita baca, kita tahulah, kita tahu dia bernipu ke tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Sarati. Saya tanya tadi yang kenaan dengan isu. Sekarang kan isu kepengarangan utama kan. Kita kalau Dr. Sarati pesan, kalau kita menulis bersama pelajar, kita diminta untuk menjadi corresponding author. Selama ni kita tak ada masalah kalau kita dengan pelajar kita dapat klaim markah penuh sebagai pengarang utama. Tapi sekarang ni kena klaim pengarang corresponding, itu maknanya dalam artikel tu kita kena ada star dalam artikel jadi corresponding author. So the issue is to me lah, I nampak satu yang tak berapa kena lah, sebab tu kerja pelajar. Pelajar yang banyak buat research, banyak menulis, kita review, kita komen. Jadi bila kita minta nama kita jadi pengarang utama, mungkin ada pelajar yang tak happy. Tapi sebabkan kita supervisor, dia tak berani nak lawan. Mungkinlah, kita tak tahu pelajar macam-macam kan. Ada yang tak patuh, ada yang simpan dalam hati, nanti dia akan fight. So saya takut benda ni di-file ke pejabat undang-undang. Dia kata ini dia punya kerja, tapi pensyarah yang claim dia punya pengarang corresponding author semua-semua. Adakah benda itu ada menjadi masalah dari segi undang-undang lah? Sebab itu kerja pelajar, solely kerja pelajar. Kita supervise, kita review artikel. Satu yang isu tadi, mungkin pelajar tu pelagat dari luar, kita tak perasan. Kita review tapi mungkin research tu dia tak buat, research orang lain. Penulisan tu mungkin kita boleh update kita ini kan. Tapi bahan asal tu takut bahan luar, bahan yang dia cedok. Itu satu lagi concern yang mungkin kita akan kena lah kalau disabitkan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu, kalau kadang-kadang kita dapat invitation daripada bekas-bekas pelajar kita ataupun orang luar yang nak co-author kan, kita pun terima dan kita buat kerja kita review. Tapi kalau kes katakan artikel itu adalah plagiarism, ada unsur-unsur salah laku lah, kau cedok orang lain punya ataupun benda fake lah. Kita mungkin tak tahu. Kita sebab kita bersangka baik dengan bekas pelajar kita ke researcher luar ke. Jadi kita adalah salah seorang co-author. Adakah kita akan kena juga? Sebab nama kita dalam tu. Ataupun dia akan saman main author saja. Ataupun corresponding author. Dari segi undang-undang lah. Sebab kita ni tak arif undang-undang ni nak tanya. Betul. Dia macam ni ya Prof. Dia boleh nama kita ada je senarai, tak kira depan belakang tu semua kena. Cuma dari sewaktu memberi sewaktu kita nak saya buat siasatan ataupun bila pergi ke mahkamah, nanti keterangan tu akan diambil siapa yang weight dia macam mana. Macam tu. Tapi sebenarnya untuk pengetahuan, bila kita letak aja nama kita, memang kita akan turut sama. Dia tak menyebabkan kita exclude daripada kata saya tak tahu siapa letak dia. Dia bila sampai mahkamah, tak tahu tu tak diterima. Sebab nama kita ada, maka kita tahu pada dia, pada mahkamah. Jadi pada saya, apa-apa pun tawaran orang luar, apa-apa pun daripada pihak luar atau pihak, semua kita kena sangat careful. Kita kena careful. Sebab kalau kita tak careful, dia akan mengheret kita. Kedua, berkenaan dengan meletakkan nama pertama. Saya pelajar PhD, saya seorang pun saya tak jadi correspondent author. Saya tak. Sebab pertama saya hormat itu kerja dia, susah dia. Dia jadilah correspondent author. Pada saya, dia letak nama saya sebagai kedua tu pun saya dah okey dah.
Sebab itu memenuhi tuntutan universiti. Nanti dia tak dapat pula nak capture kan citation tu. Itu je sebenarnya. Saya tak suka nama saya sebab macam saya kata kita bina nama masing-masing dalam bidang masing-masing dengan kesarjanaan kita. Saya segan nak ambil kerja pelajar. Ini peribadi saya tanpa prejudis pada mana-mana pensyarah di UKM. Jadi saya tak letak. Boleh check saya punya penulisan saya tak letak. Melainkan saya tulis seorang atau saya tulis dengan pensyarah lain, itu maknanya dari segi sama level, itu ya. Tapi saya tak pernah ambil pelajar. Pelajar saya pun semua nama dia, correspondent author semua mereka. Sebab saya rasa saya sendiri, dah lihat banyak kes, pelajar berkecil hati, pelajar jumpa, pelajar menitis air mata, pensyarah saya dapat profesor, ini kerja saya, dia kata, nampak, dia dah jadi tak berkat lah. Jadi saya tak nak benda itu, jadi saya tolak. Dan so far tak ada masalah sebab pada saya, it's about you. Kalau Prof rasa itu adalah titik peluhnya pelajar dan kita di sini menumpang nama dia dalam melihat, memberi komen, upgrade tu, maka terpulanglah. Ada orang dia tak nak, dia nak juga kan. Jadi kita tak boleh paksa sebab ada diberikan ruang tersebut. Jadi yang itu saya tak boleh nak komen lah sebab dah dibenarkan melakukan sedemikian. Tapi itulah dia Prof bahawa kalau apa-apa pun keadaannya, nama kita dah termasuk dekat dalam nama yang dalam artikel tu kalau ada tindakan semua akan kena. Cuma weight tindakan tu akan bergantung pada mahkamah kalau dibawa ke mahkamah. Kedua, kalau kita terima apa-apa daripada orang lain tetaplah juga kita kena berhati-hati sebab kalau tak nanti kita pun sabit sama. Dan kalau pelajar itu kita nak bagi dia, kita tak nak jadi pengarang yang correspondent author pun tak ada masalah. Saya sendiri tak jadi correspondent author. Saya dah umur 2. Saya bagi pelajar saya sebab itu dia punya kerja. Dr. Salawati, memang itu amalan selama ni. Saya tak pernah claim corresponding author untuk kerja-kerja pelajar. Tapi start daripada tahun ini, dengarnya UKM dah buat enforcement. Tak tahu jadi ke tidak. Daripada tahun lepas lagi nak buat enforcement yang kalau kita bukan corresponding author, dia takkan bagi markah penuh. Dia akan bagi markah co-author yang kita ni sama-sama walaupun kita dah berumpuan pulas dengan pelajar dan dengan co-author lain kita maknanya we spend a lot of time tapi luckily kita akan dapat markah yang sangat sedikit iaitu 0 point something saja ataupun 1 je saya tak ingat kalau Q1 apa semualah. Jadi kalau boleh Dr. Salawati sebagai penasihat undang-undang memainkan peranan untuk advise IRAP ke siapa-siapa jawatankuasa SPPU melihat perkara ini. Sebab kalau dengan pelajar sangat tidak beretika lah bagi kita untuk berebut dengan pelajar untuk jadi corresponding author. Kita jadi even first author pun sangat tidak bermaruah lah, kerja yang tidak bermaruah. Padahal kita kerja memang berat untuk dapat publication pelajar tu memang berat, tapi kita didesak untuk berebut dengan pelajar menjadi corresponding author. Itu yang sangat sedih. Saya pun banyak cakap dengan pusat idea berkenaan benda ni, tapi later kalau cerita tak payahlah you jadi corresponding author, you make co-author. Itu memanglah cakap, tapi kita punya penat lelah kalau jadi co-author untuk dapat markah penuh SPPU memang lagi sakit lah. Jadi kalau bolehlah, kalau Dr. Salawati ada ruang untuk sebagai penasihat undang-undang untuk menasihatkan bahagian etika pengeperangan ni, mungkin dia orang akan mendengar kot. Sebab kalau pensyarah biasa ni dia rasa you tak nak, tak payahlah. Itu pandangan pada dia menyuruh sesuatu yang tidak beretika. Dan satu lagi adalah jaringan kita dengan penulisan penerbitan dengan pihak luar ni, dia mendapat markah yang tinggi walaupun kerja tu mungkin kita edit sikit saja, okay, kita co-author beberapa ayat sajalah yang kita baiki, tapi kita dapat main author markah yang tinggi. Dan kalau kes yang macam mungkin artikel yang kita co-author tu kita memang tak berapa tahu sangat asal usulnya, mungkin dicedok, di plagiarism dan itu bahaya untuk UKM. Sekarang ni UKM sangat menggalakkan dan memberi markah yang tinggi. Even dia boleh claim markah sebagai main author untuk penerbitan itu. Mungkin UKM tidak sedar kot isu berkenaan dengan undang-undang ini kalau tertangkap nama UKM yang inilah. Tetapi benda tu memang markah MyRA juga tinggi untuk jaringan penerbitan luar. Dan UKM memberi nilai yang tinggi lah dalam CPU. Jadi ini saya tahu Dr. Salawati tak ada hak untuk
untuk ni, tapi mungkin boleh sebagai penasihat undang-undang menyedarkan UKM tentang apa yang dia orang buat dalam SCPU tu, seolah-olah menggalakkan satu yang akan menjadi masalah besar pada UKM, satu yang tidak beretika, dan saya pun jadi takutlah bila dengar talk Dr. Sarati ni. Memang takutlah nak co-author dengan orang luar, tiba-tiba jadi kes plagiarism. Memang busuk nama lah, padahal kita nak dapat jaringan aja. Kita tolong review, tapi bahan-bahan data-data tu mungkin diambil daripada artikel lain yang kita pun kalau kita nak check memang sangat kerja kita yang banyak, alasan tak cukup masa lah. Memang itu sebenarnya yang kita tak cukup masa nak check detail sebab kita percaya dan kita hanya check konten writing artikel tersebut. Kalau ini cuma pandangan saya lah, kalau boleh diutarakan mungkin kalau boleh terus ke atas untuk irap, untuk ini nasihat sebagai penasihat undang-undang lah. Itu pandangan saya lah. Saya nak kena buat declaration kat sini juga ya. Saya tidak dibabitkan pada waktu mereka nak buat SPPU. Kita sebenarnya kena tengok pendaftar lah. Siapa pendaftar? Tanpa prejudis pada mana pendaftar UKM yang telah ada dan wujud yang sedang bekerja dan sebagainya. Bila sebab penasihat undang-undang ni bila dia tak ada, dia tak boleh nak bagi pandangan lah kan. Sebab SPPU ni biasanya dengan bahagian dengan semua manusia. Itu memang diorang yang buat everything dengan TNC dan VC. Tetapi walau bagaimanapun melalui hari ini punya perbincangan, saya bolehlah insya-Allah boleh menyatakan tersebut. Sebenarnya saya sendiri pun ada pernah cakap pada waktu mereka nak isytiharkan benda, saya kata saya tak setuju benda ni, saya kata sebab dia tak nampak mana dia punya rasionalnya, saya kata sebab seseorang yang berusaha. Tapi pada ketika itu macam saya ni dilihat tidak penting lah kat situ. Jadi saya pun tak adalah nak bising-bising lebih lah Prof. Tapi saya terpaksa memberitahu gambaran sebenar ya. Bila saya tak campur jabatan lain, tetapi kalau saya dijemput memang saya akan beri pandangan saya sebab saya pun pensyarah, saya tahu. Tetapi cuma bila mereka buat macam mereka sesama mereka, maknanya tidak menjemput saya hanya boleh memberikan pandangan ketika ada MJPU. Itu saja. Dan kalau lulus tak boleh nak buat apa sebab nak buat pergi LPU. Tetapi saya rasa concern pensyarah pun ramai hari ini kalau kita tengok dekat chat pun. Jadi benda ini boleh dibuat perbincangan lah. Saya cubalah tengok macam mana mereka melihat benda ini. Cuma kalau nak buat lebih serius kena ada movement daripada pensyarah sendiri, mungkin ke Senat. Dari sebab Senat istimewa ya. Senat apa-apa pun yang dibawa dalam Senat tidak boleh dicampur. Tidak boleh dikasari, tidak boleh dipengaruhi oleh mana-mana badan lain dalam UKM. Jadi Senat is so special pada saya. Jadi kalau Prof ada rakan-rakan Senat dalam ni yang bersetuju, mungkin boleh bawa benda ni. Kita ada Senat hari Rabu ni, kalau ada hal-hal lain boleh bangkitkan dan saya akan sokong. Sebab dia di UKM ni dia ada tata cara dia. Sebab saya pun tak boleh nak masuk rumah orang sesuka hati. Saya ni satu slide je kat UKM ni, perundangan je kan. Jadi saya terpaksa beritahu apa kekangan saya, tetapi saya tidak akan membiarkanlah sebab pada saya Senat boleh membawa hal ini dalam hal-hal lain dan kalau dibawa kepada Senat dan saya boleh membincangkan perkara ini secara tertutup dahulu dengan pihak-pihak tertentu untuk kita lihat macam mana. InsyaAllah boleh diberikan Prof ruang itu. Prof, Doktor, saya Razi daripada Pusat Suhaza. Ya. Nak komen sikitlah berkenaan dengan corresponding author dengan first author ni. Saya rasa sepaham saya, first author dengan corresponding author adalah benda yang berbeza. Betul. Tujuan dijadikan pesarah corresponding author ni adalah supaya kita bertanggungjawab atas artikel yang dikeluarkan oleh pelajar lah, kan? Mungkin itu pandangan saya lah. Maksudnya bila kita hantar, jadi bila nama kita nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 pun tak apa. As long as asterisk tu adalah kita UKM, kan? Corresponding author. Jadi menyebabkan pensyarah ni lebih bertanggungjawab lah ke atas artikel tersebut. Sebab yang claim first author, pelajar masih pelajar. Kan? Tak ada masalah. Mana-mana pun pelajar masih barang utama tu masih pelajar lah, barang pertama tu. Itu pandangan saya lah. Maksudnya mungkin ada dua pandangan berbeza sini lah. Satu adalah kenapa sepatutnya pelajar corresponding author pada masa yang sama. Mungkin juga projek itu projek penyelia dan kita nampak kalau penyelia adalah corresponding author, mereka juga akan lebih bertanggungjawab lah ke atas artikel tersebut. Itu pandangan dari saya lah.
Sebenarnya pada saya sebenarnya dia lebih kepada hubungan pensyarah tu dengan pelajar tu lah. Sebab kalau pada saya sebenarnya, kalau kita rasa kita tak boleh jadi correspondent author dan kita memang bertanggungan kepada semua pelajar tu punya kerja tu, tak ada masalah. Macam saya kata, itu terpulang pada pensyarah tu sendiri. Cuma enforcement tu kalau dah dibuat, kena ikutlah. Kan mesti pusat siswazah dah tengok semuanya kan, tapi kalau belum ada enforcement dan masih lagi nak memberi keputusan kepada pensyarah untuk buat penilaian, maka terpulanglah pada pensyarah. Cuma pada saya sebenarnya saya selalu kata hubungan penyelia dengan pelajar ni yang paling penting. Sebab bila kalau pelajar faham, dia tak ada masalah. Kalau penyelia pun faham, tak ada masalah. Sebab sebenarnya ada pensyarah yang dia nak jadi correspondent author bukan pasal apa, pasal macam dia kata tadi, dia boleh menentukan. Tapi dia bagi juga pelajar dia jadi penulis utama, tak ada masalah. Macam saya kata, sebenarnya bila dalam penilaian ni ialah hubungan kita dengan pelajar kita. At the end of it is about that. Kalau pelajar kita rasa okey, tak ada masalah. Yang selalunya bila kita enforce dia ataupun kita menggunakan dia, selagi kita tak guna dia dan saya rasa dia pun tahu kita punya contribution, saya tak ada masalah. Sebenarnya saya rasa benda ni boleh je dilakukan dengan persefahaman antara pensyarah dan pelajar. Itu lebih sebenarnya. Okay. Saya setuju juga. Memang kalau jadi polis wanita tanggungjawab tu lebih. Tapi kalau atas dasar pensyarah untuk memastikan pensyarah tu lebih bertanggungjawab, saya rasa kita tak boleh generalize. Maknanya kalau kita jadi maknanya kita bukan koresponden, kita tidak bertanggungjawab. Sebab pensyarah yang tidak bertanggungjawab, jadi corresponding author pun dia tetap tidak akan bertanggungjawab. Dia cuma tik nama dia corresponding author, dia dapat markah lebih. Tapi pensyarah yang memang bertanggungjawab, dia akan pastikan apa yang pelajar dia buat tu memang betul, penulisan dia betul dan sebagainya. Jadi kalau setakat nak paksa jadi correspondent sebab pastikan dia bertanggungjawab, saya rasa something not right di situ. Maknanya sama ada pensyarah perlu jadi corresponding author ataupun tidak, saya rasa tidak perlu diwajibkan. Sebab kalau atas dasar nak pastikan pensyarah bertanggungjawab. Sebab benda bertanggungjawab ni dia atas peribadi masing-masing. Kalau dia tu orang yang bertanggungjawab, dia jadi co-author pun dia akan bertanggungjawab juga. Di mana-mana pun co-author. Itu pandangan saya lah. Sebab kalau UKM ni kita nak createkan something, enforcement supaya semua orang ikut, padahal yang buat masalah tu mungkin few je yang tidak bertanggungjawab, yang main letak nama aja, yang pakai menumpang gratis lah. Kalau dalam bahasa kita panggil penumpang gratis. Dia publication sana sini, pensyarah luar pun dia tumpang gratis, macam-macam dia bonceng. Dia dapat publication yang banyak sebab dia banyak membonceng. Tapi kita tak boleh nak elakkan perkara itu sebab itu adalah atas keikhlasan, kejujuran, integriti masing-masing. Itu yang saya faham lah, yang praktis saya buat. Ini my comment lah. Sorry Dr. Salawati. Tak apa. Saya lebih terbuka sebab saya rasa nanti di akhirnya adalah pusat siswazah yang akan menentukan. Dia bukan pejabat saya. Pejabat saya ambil action je bila ada kes itu je kita. Saya sangat tidak happy lah. Sangat tidak happy kalau kita pensyarah diminta menjadi co-author. Sebab bagi pelajar benda tu sangat penting tau. Bila dia nak interview kerja pun, dia nak jadi postdoc ke apa, dia tengok corresponding author. Ni corresponding author orang lain, you letak nama depan, dia macam yelah persepsi masing-masing. Bila tengok ni bukan paper you, corresponding author orang lain, kenapa? Ni banyak soalan. Jadi bagi saya biar kita etika penerbitan ni kita jaga, kita guna maknanya relationship antara pelajar kita hormat dia sebagai penyelidik utama dalam projek pelajar kita tu. Respect dan trust each other. Assalamualaikum. Salam. Boleh saya menyampuk sikit. Tadi Dr. Salawati kata dia kata pusat siswazah kan, dia berkaitan dengan kepengarangan. Sebenarnya saya nak betulkan sikit. Pusat siswazah tak terlibat dengan isu kepengarangan ni. Dia dibuat oleh pusat idea. Pusat idea. Dan idea kita pun tak ada power untuk nak adjust. Ya? Pusat idea pun tak mengaku bila saya tanya bekas pengarah dia. Dia kata bukan idea dia. Tak, tapi memang bila itu isu kepengarangan ni diterbitkan oleh daripada pusat idea. Dia kata bukan dia yang gubal idea kepengarangan tu. Saya tak tahu dia nak tolak ke mana lagi.
Sebab bila Tapi di kalau tengok daripada komen-komen, buku kepengarangan tu memang daripada pusat idea lah. Dia punya ni, anchor. tak tahu idea siapa. Sekarang ni semua tak mengaku bila kita debatekan benda ni. Sebab satu benda yang saya rasa sangat-sangat di luar etika penerbitan lah, co-authorship. Disebabkan ada beberapa yang mengambil kesempatan atas pengarangan ni dan dia enforce satu benda yang sangat tidak beretika bagi saya lah. Sorry lah, saya macam take sebab dengan pengarah pasal idea pun saya debate isu kepengarangan dengan memang kalau tanya rata-rata pensyarah yang memang work hard on the publication, kita malulah berebut dengan student untuk menjadi corresponding author ni. Baik, saya ambil maklum juga pandangan semua. Doktor, okey ke ada soalan lagi sebenarnya berkenaan dengan kerahsiaan penyelidikan? Kalau boleh menjawab lagi. Ada dua soalan dalam chat tu berkenaan dengan kerahsiaan penyelidikan. Yang pertama berkaitan dengan sign dengan NDA dengan syarikat. Namun penyelidik menyebarkan maklumat tanpa kebenaran syarikat, adakah penyelidik boleh dikenakan tindakan atau UKM secara umum dikenakan tindakan dan NDA ini tidak disign oleh VC? Soalan yang kedua berkaitan dengan kerahsiaan penyelidikan ni berkenaan dengan kita pada kerahsiaan penyelidikan, tapi pelajar dikehendaki menerbit tentang dapatan kajian. Jadi dalam masa yang sama mereka belum viva. Jadi setakat mana kerahsiaan dapatan kajian master atau PhD perlu dibataskan? Tak publish sebelum viva ke dan sebagainya? Itu tadi pun saya dah sebut. Okey, kalau NDA ni, dia kalau syarikat dengan penyelidik, bila penyelidik langgar, penyelidik akan dikenakan tindakan. Namun penyelidik itu datang di bawah siapa? Di bawah UKM. Jadi nak tak nak UKM ni tetap juga akan terkena. Dia sama macam kes pensyarah yang dikenakan tindakan disaman oleh oleh pelajar PhD dia sebabkan dia kena buang kerja sebab tempoh masa yang panjang. Dia bawa sekali UKM. Tetapi kita berjaya mengeluarkan nama UKM tapi nama pensyarah tak boleh. Jadi dia terus. Jadi dia ada liability juga di situ. Maknanya walaupun kebetulan kalau ada pula penyelidik tu masuk pula benda-benda yang dah di NDA tu ke dalam website dan sebagainya, memang akan kena. Jadi janganlah main-main. NDA ni akan melibatkan kita juga sebab suka tak suka orang akan tetap mengaitkan penyelidik itu sebab itu di UKM dan UKM juga bertanggungan kepada apa yang dilakukan oleh stafnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua berkenaan dengan kerahsiaan pendidikan. Okey, sebenarnya banyak je yang bertanya berhal begini. Cuma pada saya, tahap apa penyelidikan itu dibuat? Kalau dia berkaitan dengan keselamatan negara, berkaitan dengan indeks-indeks yang boleh membahayakan keselamatan negara, jadi di situ kena jaga betul-betul sebab kemungkinan kena pergi kepada MKN dan sebagainya. Tapi kalau benda itu benda biasa yang boleh dikembangkan dalam satu topik PhD tersebut walaupun dia tak viva lagi, tapi bukan dia menggambarkan keseluruhan tesis, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Jadi itu pada saya sebenarnya tengok pensyarah tu kena tahu ketelitian jenis penyelidikan yang dibuat oleh pelajar dia bersama dia. Tu ada klasifikasi kan, dia letak di bawah apa. So kalau tak ada yang sensitif, boleh tetapi tidak menggambarkan keseluruhan maksud tesis yang belum lagi divivakan. Soalan last ya doktor, bolehkah pensyarah disaman jika tak benarkan pelajar untuk viva kerana belum layak tapi pelajar sudah hampir maksimum tempoh pengajian? Dia nak saman, dia saman lah. Dia tak ada masalah. Dia macam ni. Penyelia tidak gila untuk tidak membenarkan pelajar pergi. Penyelia tahu tahap pelajar. Saya percaya tak ada pensyarah nak memalukan diri dia hantar pelajar yang tak boleh viva. Ya, mesti. Atau saya mengaku saya ada satu pelajar yang memang tak reti-reti, dia dah macam menghantui hidup saya sebab dia nak sangat viva. Saya bagi dia pergi. Sebagi dia pergi tapi dia gagal. Saya padamkan muka dia lah. Sebab itu memang padam muka dia. Sebab dia dah tahu diri dia tak upaya, dia paksa. Ini biasanya terjadi ni orang Arab lah. Arab ni for me terrible. So yang Melayu tak ada, yang orang Malaysia tak ada. Apa-apa beragama pun, bangsa pun buat okey, dia faham apa kita nak buat. Tapi kalau Arab ni dia jadi macam tu lah. Jadi saya bagi je dia pergi. Dia dah gagal, dia mekak. So biar je lah dia mekak. Pada saya kalau dia nak ambil tindakan undang-undang, silakanlah. Pensyarah ada garis panduan. Kenapa pensyarah tak bagi dia pergi? Sebab bukan pasal dia nak berviva tu dia akan berjaya dengan cemerlang, tak. Sebab tahu dia punya tesis tu tak mencukupi
Belum lagi berada pada tahap kesarjanaan yang boleh divaivakan. Dan saya pensyarah lagi gembira mengurangkan pelajar PhD-nya ya daripada ada. Nak bawa baggage ni amal-amal lagi kita minta nak. Tapi sebab kita tahu dia tak mampu, maka kita tak bagi. Kalau dia nak sama dah. Kita pun ada benda nak cerita di mahkamah. Terima kasih banyak-banyak Dr. Salawati atas penerangan, jawapan dan taklimat sebentar tadi.